Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada kali ini kita bincang modul makam set 7. Okay, kita pergi ke soalan nombor 1 terus. Okay, diberi set semesta X adalah integer di mana X adalah lebih besar daripada 10 tapi kurang daripada 20. Okay, di sini maksudnya tak termasuk 10. So, kita bermula dengan nombor 11. Okay, kalau dapat soalan macam ni, kamu listkan sajalah dulu. Nak bagi senang nampak apa yang kita nak buat lah set ni. Okay, 18, 19 dan 20. Okay, ni termasuk 20. Okay, ni set semesta, maksudnya inilah nombor-nombor yang akan kita gunakan. Yang lain tak terlibat lah. Okay, lepas dah selesai ni dah tak payah tengok lah. Terusnya set P pula. Okay, set P, X ialah nombor genap. Kamu listkan sajalah. Ini senang je lah ni kot, insyaAllah. 18, 20. Q, nombor gandaan 3. CP3 lah. Ni maksudnya CP3. 12, 15, 18. Seterusnya, set R, nombor di mana beza antara digit-digitnya kurang dari 6. Maksud kat sini, antara digit ni perbezaan. Contoh kat sini nombor 18. Contoh sini, contoh 18. So perbezaan 8 dengan 1 adalah 7 kan. Kalau kita tolak 8 tolak 1 kan dapat 7. Itu nombor perbezaan dia tu. So 7 ni adakah kurang daripada 6? Jawapannya tidak kan. So kena cari yang kurang daripada 6 lah. Sebagai contoh, ambil je lah 11. 1 dengan 1 bezaan dia kosong. Maksudnya kurang daripada 6 lah tu. Tu isi lah tu. 1, 2, 1, 3. 1, 3 bezaan 2. Bezaan 3. Perbezaan 4. 5 tolak 1, 4. 1, 6. Okay, 6 tolak 1, 5. Okay, kalau kita 17, boleh ke 17? 7 tolak 1 sama dengan 6. 7 tolak 1, 6. Dia dah tak kurang daripada 6 lah. Masuk kurang daripada 6, 5 sampai ke bawah. So 17 ni tak termasuk. So inilah nombor untuk set R. Okay, selesai lah tu. Okay, so isikan lah dalam ni 12, 14. Saya harap kamu boleh faham lah tu. So soalan dia tanya P dan Q saja. R dia tak tanya lah. R ni kita nak gunakan yang kat bawah ni. Yang soalan markah. Ni markah 2 2 markah lagi lah. Okay, kurang-kurang kat sini kamu dah dapat 2 markah lah. Okay, terus soalan bawah ni N. Dia tanya N. Maksud N bilangan. N ni maksudnya bilangan lah. Nak berapa banyak? Dalam tu ada berapa? Sebagai contoh, kalau yang ni set ni ada 3 lah. 1, 2, 3. Okay, soalan ni panjang. So kamu kena selesai lah satu-satu. Okay, kita jawab yang pertama dulu. P silang dengan Q pelengkap. Okay, kalau kita listkan P tadi 12, 14, 16, 18, 20. Okay, terusnya Q pelengkap pula. Selain daripada Q, selain daripada nombor 12, 15, 18. So kamu kena listkan lah selain lagi nombor ni. Maksudnya nombor 11, 13, 14, 15 dah ada, 16, 17, 19 dan 20. Okay, itu nombor dia. Kamu faham lah. Soalan ni panjang sangat. So dia berderet macam tu lah. So bila dia soalan tanya, tengah ni adalah bersilang. Maksud bersilang yang sama sahaja. Yang sama lah. So nombor 14. Seterusnya 16. Lepas tu 20 dan 20 lah. Okay, so kita dapatlah nombornya adalah 14, 16 dan 20. Kat sini lah kita tulis 14, 16, 20. Okay, untuk yang kat sebelah kiri. Seterusnya kita jawab pula belah kanan. Q bersilang dengan R. Q kita listkan balik tadi. Ataupun kamu boleh nampak lah Q dengan R kat sini. Ni R,
ni Q. So nombor yang bersilang, maksudnya yang sama, nombornya adalah 12 sama. Tuliskan lah. 15 ada tak? 15 ada. 15. Seterusnya 18 ada ke kat R? Dua-dua ni ada ke? Tak ada kan. So 12 dan 15 sahaja. Kita tulislah kat sini 12 dan 15. Seterusnya kita gabungkan U. U ni maksudnya union. Union ni gabungan. Kita gabungkan sahaja. So kita susun lah daripada rendah 12, 14, 15, 16 dan 20. Okay, jawapannya ada 5. So dia tanya N bilangan. So jawapannya bukan yang ni lah. Jawapannya adalah 5. Okay, itu jawapan dia. Okay, selesai soalan nombor 1. Seterusnya kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2 adalah soalan kebangkalian. Roda itu diputar 2 kali secara berturut-turut dan hasil yang ditunjukkan oleh anak panah dicatatkan sebagai suatu nombor 2 digit. Digabungkan lah maksudnya. Kalau 1 dengan 3 jawapannya adalah 13. Itulah maksud dia, digabungkan sebagai 2 digit. Kena faham tu lah. So kita boleh, kalau macam ni, maksudnya kalau contoh kita dapat yang pertama, kita dapat 1. Yang kedua kalau dia putar lagi, boleh tak dapat 1 lagi? Masih boleh lah. Masih boleh. So dapat 11. Begitulah. So kamu kena list lah. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 8. Okay, sesusun secara berurutan supaya tak salah lah. Okay, 3, 1. Okay, 4. Banyak ni. 4, 1, 4, 3, 4, 4. Okay, kamu boleh list lah. InsyaAllah ni mudah je ni. Saya nak skip video ni pun tak apalah. Terus 5, 1, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 3, 8, 1, 8, 3, 8, 4, 8, 5. Kadang-kadang soalan memang macam ni lah, dia panjang. Tapi bila panjang macam ni, dia akan bagi markah banyak lah, 2 markah macam ni kan. Jangan salah, jangan tertinggal lah. Okay, so kita kira lah. 3, 6, 9, 12. 12 darab 3 ada 36. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tertinggal ni 58 tertinggal kat sini. Okay, so ada total semua ada 36. Okay, tak payah tulis 36 pun tak apa. Ini untuk nak jawab soalan bawah lah. Dengan menyelesaikan semua keseluruhan, hitung kebangkalian bahawa nombor kuasa 2 sempurna atau nombor perdana diperoleh. Tengah-tengahnya adalah atau. Maksudnya kalau kita dapat kuasa 2 sempurna pun kita ambil. Kalau kita dapat nombor perdana pun kita ambil lah. Dua-dua. Sebab dia kata, perkataan dia atau. Nombor 2 kuasa sempurna. Ni kena faham lah yang ni pula. Yang ni boleh hafal lah sebenarnya. 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. Macam tu lah. Dan sebagainya. Okay, so boleh hafal lah. 1, 4, 9, 16. Okay, ni nombor 2 kuasa sempurna. Ni maksudnya. Okay, 64, 81, 100. Okay, nombor belah kanan ni nombor 2 kuasa sempurna. Okay, 1, 4, 9, 16. Okay, kamu kena pilih lah, ada tak dalam tu. So kalau kita tengok kat sini, nombornya kalau ada 16. Okay, kita ambil 16 lagi. Nak kena cari lah. 36 lagi, 49 tak ada. 64, 81.
Okey, itu yang dijumpalah untuk kuasa 2 sempurna. Seterusnya, kita tengok balik untuk nombor perdana pula. Nombor perdana ni nombor yang tak boleh bahagi dengan nombor lain lah. Dengar ada yang buat kotak-kotak tu, so kamu boleh tengok lah. So hafal lah. Kalau ni 11, 13, 31 kan, 30, 41, 41 boleh bahagi dengan 41 tak boleh ambil 43 pun tak boleh. So, kita ambil lah saya tengok dulu mana yang tak boleh, nanti saya potong lah. 51 boleh bahagi dengan 3. 53 tak boleh. 61 panjang ni. 63 boleh bagi 3. Kalau kamu tak, kamu kalkulator je lah. Okay, itu dia punya jawapan, insyaAllah. Jangan ada yang bertindih sahaja. So tak ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab dia kata atau, so kita ambil semua lah. 12 per 36, atau kecilkan 1 per 3. Okay, selesai soalan nombor 2. Soalan panjang lah, sebab dia punya sampel dia besar. Sampai 36 ni melampau lah kan. Tapi tak apalah, macam mana kalau soalan keluar macam tu, kau jawab je lah. Okay, terus soalan nombor 3. Ni ketaksamaan. Last sekali dia suruh buat lorik. Okay, kita jawab je. Diberi suatu persamaan gaya lurus Y sama dengan 3X tambah 8. Tandakan right bagi ketaksamaan yang memuat apabila diberi P sama dengan 416. 416 ni maksudnya X nya 4, Y nya 16. Kita masukkan lah. Masukkan je Y ni, kita masukkan 16 sama dengan 3 darab 4 tambah 8. Lepas tu kita selesaikan lah. 4 darab 3, 12 tambah 20. Ok, 16 dengan 20 sama ke? Tak sama, salah lah ni. Macam tu lah. So semua belah kiri dan kanan sama. Mudah lah ni. So 16, 20, 16, 20. Cuma kat sini lebih besar, ini lebih kecil. Macam tu lah. Ini sama dengan. So yang mana betul? Yang ketiga lah, lebih kecil. Ok, terus. Selesai, senang ya, insyaAllah. Ok, terusnya. Ok, loriknya di tengah-tengah ni. Kalau tengok kat sini, kita ada lah 2 persamaan. 1, 2 dan satu lagi kat sini yang kita tak tahu. Yang kat sini ini dia mengufuk saja. So kita baca saja kat sini berapa. Sini berapa? Kalau sini 5, maksudnya Y sama dengan 5. Okay, ni dah banyak kali cerita. Cuma takut dia lupa. So kena baca kat sini berapa. Kena tahu nombor dia berapa lah, kalau baru tahu nak jawab. So ini lain, ini namanya pintasan Y kan. Pintasan Y. Sebab dia berlanggar kat sini lah, paksi Y. So bila pintasan Y, baca je lah kat sini. Yang pintasan Y, apa yang kosong? Y sama dengan X tambah 5. Kalau kita nak cari pintasan Y, X tu kita kosongkan. Macam tu lah, dia terbalik. Kalau kita nak baca sini lah, contoh ni pintasan X nama dia, yang kita kosongkan adalah Y pula. Dia terbalik lah. So kita masukkan X tu kosong, Y sama dengan kosong tambah 5 dapat Y sama dengan 5. Macam tu lah. So kat sini 5. Kita boleh tulis lah dia punya persamaan dia, Y sama dengan 5. Ok, selesai. Sampai situ lah. Bawa situ dulu. 1, 2, 3. Dia baru jadi segitiga. Kalau 2 sahaja, dia tak jadilah penutup segitiga ni. So dia terpaksa ada 3 baru boleh tutup. Kerja kamu sekarang ni nak letak lebih besar atau lebih kecil. Itu je lah kerjanya. Okay, kita tengok yang bawah ni dulu. 2Y X 2Y tambah X tolak 4. Ni dia punya berada di atas kan. Dia berada di atas. Lorik ni berada di atas garisan ni.
So maksudnya lebih besar daripada kosong. Macam tu je lah, mudah je insyaAllah ni kamu tahu. Atas lebih besar, bawah lebih kecil. Lepas tu sebab dia line sahaja, kita letak tanda bawah. Seterusnya kita tengok ini pula, Y sama dengan Y X tambah 5. Tengah-tengah ni kita tak tahu letak apa. Kita tengok kat sini, ni line dia, saya pakai tanda merah lah. Line dia sini, atas bawah, atas bawah, atas bawah. So yang beloritnya berada di atas. So kita tulis lebih besar. Perlu tak tanda bawah? Tak perlu, sebab dia putus-putus saiz satu. Dan last sekali Y5. Y5 ni pula kita tengoklah sama je. Dia berada di bawah kan. Semua berada di bawah line ni. Di bawah line ni. So bila berada di bawah, dia lebih kecil. Ada putus-putus, tak perlu tanda bawah lah. Tanda sama dengan tu tak perlu. Okey, selesai. Mudah insyaAllah. Terusnya 4. Ungkapkan sebagai satu nombor dalam asas 5. 5. Nak jadi 5, kita perlu lalu ke 10 kan. 1 hingga 9. Tengah-tengah tu 10. 1 hingga 9. Ni kamu kena ingat lah ni. 3. Ni nak pergi sini pakai yang kotak-kotak tu. Ni nak pergi sini kita pakai yang bahagi. InsyaAllah lah, ni kamu tahu. 4, 2, 5, 6, 3. Betul So kita buatlah kotak-kotak. Kalau kamu tak nak buat kotak pun tak ada masalah. Kalau saya suka buat kotak lah, senang nampak. Okay, kita tutup saja. Lepas tu tekanlah kalkulator. Kita darabkan saja tengah-tengah tu. Okay, kira ni 700 1 darab 3 3, 7 1 darab 6 42 kan. Dan sebagainya lah. Kamu kena tambah ni. Ni cari sendiri lah. Saya tak nak tunjuk ni. Nanti dapat kan jawapan dia 10,580. Okay, dapat kan. Nanti saya tengoklah jalan kerja kamu hantar tu. Kalau kau nampak kau buat putus-putus tu, maksudnya betul-betul kau tengok video aku ni. Okay, kita teruskan. Daripada asas 10 nak jadi asas 5. Maksudnya kita kena bahagi dengan 5. 10,580 bahagi dengan 5. Kerja kita tekan kalkulator sajalah. So 10,580 bahagi dengan 5. So kita dapat 2116. Dan bila dia tak ada perpuluhan, maksudnya tak ada baki lah, kosong gitu. Okay, nanti kita tunjuk lah kalau ada perpuluhan. Terusnya kita bahagi lagi 5. Dan kita akan dapat perpuluhan 423.2. Yang kita perlu ambil, nak tulis kat bawah ni adalah yang nombor depan tu, 423. Kita ambil 423. Ini sepatutnya kamu boleh potong-potong lah. Tapi sebab ada yang tak hafal CP sangat, tak erti nak potong cepat, so kita buat macam ni lah. Seterusnya kita ambil 423. Kita darab balik dengan 5. 2115. Kalau kita tengok 2115 dengan 2116, perbezaannya adalah 1. Kita tulislah 1 macam tu. Senang je insyaAllah. Terusnya kita sambung. 423 bahagi dengan 5 dapat 84.6. So 84 kita tulis. 84 pula kita darabkan balik 5 sebab kita nak tahu dia punya baki. So 420 dengan 423 perbezaannya adalah 3. Bagilah. Ni insyaAllah lah, ni kamu tahu lah ni. Okay, 16.8. Sebab ada perpuluhan, kita darab balik lah.
dan yang 5, 80 perbezaannya adalah 4. Ok, selesaikan lah. Ni nombor dah senang ni. 5 darab 3, 15. Ada baki 1. 5 darab, tak boleh darab, so 5 darab kosong. Dapat kosong, ada baki 3. Kita akan buat daripada bawah naik ke atas. So kita tulislah jawapan kat situ. 3, 1, 4, 3, 1, kosong. Asas 5. InsyaAllah. Ni kalau kamu dah biasa buat, nanti senang lah. Kamu dah tahu lah nak buat apa. Ni cuma kat sini, kalau tak ada baki, kita tulis kosong. Kalau ada baki, kamu darab balik nombor depan tu. Itu sajalah. Terus kita pergi bawah ni. Asas 4 ditambah. Kita susun lah. 3, 2, 0, 1, 3. Ini pun ramai yang tahu ni, tak ada masalah. Kamu boleh skip lah kat sini. Asas 4 dengan asas 4. So asas 4 maksimum nombor 4. 4 ni mewakili 10 lah. Ni kena tahulah. Kalau dia asas 6 tu mewakili 10. So 5 jadi 11. Kalau 6 jadi 12. Ok, sampai situ lah. Dia sampai nombor maksimum dia balik. Dia tak boleh dah sampai 1, 4. 4 tu dah terlebih daripada asas 4. So 3 tambah 3 dapat 6. 6 ni merujuk kepada 12. So letaklah atas ni. Letak 2, letak atas 12 12, 2, 1. 2, 1, 1 dapat 4. 4 ni 10. 3 tambah 1 4. 4 merujuk pada 10. 2 tambah 1 3. Tak ada, tulislah 3. 3. Ok, 33,002 jawapan dia. Itu sahajalah. Selesai nombor 4. Terus kita pergi ke nombor 6. Graf gerakan. Sebuah teksi dari Ipoh ke Melaka dalam tempoh 4.5 jam. Ini tempoh masa dia. Daripada Ipoh lah. Sini Ipoh maksudnya. Bermula pada masa kosong. Kat sini Ipoh ke Melaka. Tengah-tengah ni dia tak tahulah ni. Dia berhenti sebab apa. Ini biasa RNR lah. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Dalam minit teksi itu bergerak dengan kelajuan seragam. Okey, ni salah ni. Ini bukan RNR Itu kalau jarak masa. Jarak tak bergerak tu RNR. Kalau laju masa, maksudnya kelajuan dia maintain lah. Kat sini lah. Ni lah kelajuan dia maintain. Ni maintain lah. So, tempoh masa dia adalah 3 tolak 1.5, iaitu 1.5 jam. Soalan tanya dalam minit. Dah harapkan sajalah minit. Harap je lah 60 dapat 1.5 jam dalam minit. So dapat 90 minit. Ok, insyaAllah mudah tu. Ok, soalan seterusnya. Jumlah jarak. Bila jumlah jarak, kalau kamu ingat lagi rumus, kamu buatlah yang rumus pecah-pecah tu. Ini bagi senang ingat lah tu. Tengok balik nota. Kalau tak tahu, ada hilang nota, tanya kawan. Jumlah jarak maksudnya luas. Kita gantikan jarak ni dengan luas. Maksudnya dia kata jumlah luas adalah 255 km. Keseluruhan ni lah. Macam ni saya namakan A. Ini nama B. Luas A campur luas B adalah 255 Oh, salah. Ok, bukan. Tempoh 3 jam terakhir. 3 jam terakhir ni faham kan ni? Saya boleh salah ni. Walau video ni aku malah nak cut ni. 3 jam terakhir. Maksudnya kat sini lah 4.5 ke 1.5 Kalau kamu tolak ni dapat tak 3? Dapatlah 3. Itu maksud 3 jam terakhir. Maksudnya daripada sini A, sini B lah. Okay, tengok soalan. Kadang-kadang dia kata jumlah jarak yang dia lalui. Itu tak bagi tempoh masa. Maksudnya keseluruhan. Tapi bila dia kata 3 jam terakhir, maksudnya yang belakang ni saja. A tambah B adalah 255. Kerja kita kena tambah lah.
A, buatlah. Nak lukis. Kalau saya suka lukis, A ni berapa? 1.5. Dia punya tinggi dia V. Lepas tu kita kira lah. Seterusnya B pula, kita pecahkan lah, baru senang nampak. Bawah sini pula tolakkan, dapat 1.5. Sini V, betul. Sini V sini 100. Kita tulis lah macam tu. Apa boleh dapat. Kira lah nanti bila tambah akan sama dengan 255. So segi 4 mudah. Panjang dan lebar saja. 1.5 darab dengan V. Itulah jawapan dia, 1.5 V. Seterusnya trapezium V tambah 100. A tambah B rumusnya. Nak kena bagi tahu juga. A tambah B darab dengan C atau tinggi. So V dengan 100 darab dengan 1.5. Kita darab dalam macam ni tak tahu nak kembang macam mana. Kita darab nombor dengan nombor dulu. Setengah darab dengan 1.5 dulu. 1.5 darab setengah, dapat 0.75. V tambah 100. Dan kembangkan. So jawapannya 0.75 V tambah 75. Dapatkan lah. Okay, saya laju je ajar kat situ. Kamu tengoklah balik video ni kalau tak faham. Saya dah tunjuk anak panah ni. Okay, ni kita buat ni darab dengan belakang dulu. Lepas tu kita letak depan. Nak bagi senang nampak lah. Lepas tu baru kita kembangkan saja. Seterusnya kita akan tambah. Dapatkan 255. So kita tambahlah A dengan B. Ni A, ni B. 1.5 tambah 0.75 V tambah 75 sama dengan 255. Dan kita tambah ni dapat 2.25 V. Ini kena bawa ke sebelah dia, jadi tolak lah. Kamu tolakkan 255 tolak dengan 75 180. Seterusnya 2.5 pindah sebelah dia jadi bahagi. So bahagikan lah. InsyaAllah mudah je ni. Kalau kamu tahu yang kat depan tu, dia jadi mudah lah. So V nya adalah 80. Logik tak? Logik lah. Sini 80, sini 100. Okay, selesai. Itu saja setakat ni. Okay, kita teruskan soalan nombor 7. Ini soalan penakulan. Lengkapkan pernyataan berikut untuk menjadikan suatu pernyataan yang palsu. Bendera negeri-negeri di Malaysia mempunyai 3 warna sahaja. Yang kamu boleh isi adalah sebilangan. Satu lagi semua. Kalau ikutkan, tak semualah. Tak semua bendera ada 3 warna. So kita patutnya jawabnya adalah sebilangan, betul tapi sebab dia kata nak jadikan dia palsu, so kita kena tulis terbalikkan lah, semua. So dia jadi palsu nanti. Terus B, premis 2, jika Y sama dengan 3X tambah 12, maka pintasan X negatif 4. Okay, kalau kita tengok ni ada sama dengan, lepas tu dia ada tanda potong tu, bukan sama dengan. Yang ni sama dengan. So kita potong saja mana yang sama. Okay, ni ringkas senang kita potong tapi dia ada tanda kan. Dia ada tanda ni, kita bawa lah. Tanda ni maksudnya bukan. Ayat dia bukan. Yang tinggal jika dan maka pun kita potong. Yang tinggal pintasan X. Okay, kita tulislah pintasan X bagi garis lurus. Itu ialah negatif 4. So kita tulis tambah bukan. Tulislah garis lurus bukan negatif 4. Itulah jawapan dia, selesai. Satu markah saja.
Simple. Seterusnya kesimpulan secara didaksi. Ini mudah. 2 2 2 2 2 stay 2. 1 2 3 4 N. Dia berturutan, betul lah tu. Seterusnya tambah 10 dalam kurungan 2 3 4 5. Kalau tadi kita mula dengan nombor 1, ini bermula dengan nombor 2. So kita tak boleh tulis N sahajalah. Kita kena tulis, nak jadikan dia sama, kena letak tambah 1. Kalau kita masukkan balik lah, contoh kita masukkan balik 1 dalam ni. So 2 kuasa 1 tambah 10, masukkan N ni pun 1 tambah 1, so dapat 2 1 tambah 10 2. Dia akan jadi sama lah. Ni betul lah. Kalau kamu letak N sahaja, 10 dalam kurungan 1, tertinggal lah, kurang 1, so dia tak jadi. Kita tambah lah, kita nak jadikan cantik macam ni lah. Kalau kita masukkan 4, bila masukkan 4, ini 4 tambah 1 dapat 5. Okay, betul. So ini adalah persamaan yang betul lah. Seterusnya ada ayat dia satu lagi, di mana N sama dengan, kita mula ikut kita punya nombor lah. Ni 1 2 3 4 titik titik titik. Okay, selesai. Dah terangkat dah atas. Terus soalan nombor 9. Okay, ni tahun lepas punya tajuk. Beberapa jalan menghubungkan rumah Idham ke sekolah. Rumah ada X, sekolah ada Y. Namakan dan hitung jarak laluan ketiga terpendek. Laluan ketiga terpendek, maksudnya kamu kena listkan lah semua laluan yang terlibat. Lepas tu kamu kena kira dia punya jarak dia. Contoh yang kita buat lah, X, P, Q, Y. Okay, laluan atas ni X, P, Q, Y. Lagi macam-macam lah. Dia macam-macam jalan dia tu, tapi nanti semua kena kira lah. X, P, R, naik balik atas, Q, Y pun boleh. Lagi X, R, lepas tu naik P pula. Buang masa lah ni. Q, Y. Last sekali mesti sampai lah. Itu je. Nanti kena kira ni. Lagi X, R, terus Q, Y. Okay, kita tak semestinya lalu semua lah, tapi yang penting sampai lah. Last sekali X, R, Y. Okay, insyaAllah lah. Ada 5 laluan ke? 1. Oh, boleh ni. X, P, Q, R, Y. Okay. Dia bezakan ni lah. So ada 6 laluan yang kamu kena pastilah. Kita kena cek jarak setiap satu ni. Nanti yang mana yang ketiga terpendek. Kena tiga lah. Dia bukan yang terpendek, dia nak cek yang ketiga. Kamu kena tambah lah. Okay, ni insyaAllah kamu boleh jawab ni. Ketiga terpendek. Kena tambah lah macam ni. Contoh XP, QY. Okay, so 3 tambah 1 tambah 5, dapatnya 9. Macam tu lah. XP, QY. XPR, QY. So 3 tambah 4.5 tambah 4.5 lagi tambah 5. So kena tambah lah. Dot. Ni kena kira lah semua ni. Okay, ni saya tak nak bagi jawapan. Ni pandai-pandai kamu lah. Kamu cari sendiri. Tak pernah lagi kan saya tak bagi jawapan. Okay, ni kamu kena kira lah ni, baru kau tahu macam mana nak jawab. Seterusnya, jika ada Idham menggunakan laluan terpanjang untuk pulang ke rumahnya, namakan laluan tersebut.
tanpa ada pengulangan laluan. Sama je dengan A, tapi dia terbalik sahaja. So kamu kena kira lah lalu mana yang paling panjang. Senangnya tambah je mana yang kamu rasa yang panjang. Ok, insyaAllah ni ringkas saja. Ni pun kamu boleh buat sendiri. Tambahkan saja. Lepas tu try lah. Memang tak, kalau yang ambil yang atas ni memang ni paling dekat lah ni kot. 513 ni 9km saja. Ni paling dekat sangat. So dia nak yang laluan terpanjang. Kemungkinannya ke atas sini lah. Turun bawah, naik sini, masuk sini. Mungkin kamu kena cek sendiri lah. Ok, ni kena cek sendiri. Saya tak bagi jawapan, saya terangkan sikit je. Seterusnya nombor 10. Ok, ni bentuk piawai. Cuma dia jadikan gabungan lah dengan persamaan serentak. Ni panjang sikit lah jalan kerja ni, dengan nombor yang banyak-banyak macam ni. Lepas tu dia jadikan persamaan serentak. Ok, P 4.15 darab ni, Q ni, R ni tak tahu, Y pun tak tahu. Ada 2 huruf tak tahu. Besar kemungkinan perlukan persamaan serentak. Ok, diberi jumlah penduduk di keempat-empat daerah itu kurang 2.66 dari 1 juta. Jumlah. Bila kata jumlah, P ni lah semua ni kena tambah lah. So kita buatlah dulu persamaan dia. 4.15 darab 10 kuasa 5 tambah 3.8 darab 10 kuasa 4 tambah lagi dengan X tambah lagi dengan Y sama dengan kurang 2.6 dari 1 juta. 1 juta tu tekanlah kalkulator. 1 juta tu ada berapa kosong? Kena tengok lah. Ni kena tahu lah. 1 juta ada 6. So bila 6 maksudnya 1 kali 10 kuasa 6. Tolak 2.66 darab 10 kuasa 5. Dia kurang sikit daripada 1 juta tu. So tolakkan lah. Soalan ni pun pening tak ni kalau macam ni, panjang sangat ni. So ni persamaan pertama. Kamu kena susun lah. Macam biasa, persamaan serentak. Kita kena ada X, Y sama dengan nombor. Nombor semua kamu campak belah kanan. Ok, satu tip untuk jawab soalan ni. Setiap kalau kamu nak tambah antara ni, kamu letak kurungan lah. Antara ni kamu nak tambah ni, letak kurungan. So nanti kamu tekan lah. Contoh macam ni, 1 darab, kamu boleh guna terus shift lock ni pun boleh, ataupun kamu tekan darab 10 tu pun boleh. Ok, setiap satu tu kamu letak kurungan. Boleh tolak lah. Ni untuk keselamatan kamu lah, takut kamu tersalah tekan. Ok, satu pakai yang shift lock tu, yang 10 kuasa N tu. Satu lagi darab 10 kuasa 5. Macam biasalah, yang ada tanda kemah tu. Boleh. So dapat 734,000. Lepas tu yang ni pula selesaikan lah. Ini bawa ke sini, tolak lagi. Ni pun tolak. Nanti dapatlah nombor dia nanti. Ok, ni kamu buatlah sendiri. Saya tak nak panjang sangat lah video ni. Ok, nanti kamu dapat X tambah Y sama dengan sekian lah. Ok, itu persamaan pertama kita. Seterusnya, daerah S mempunyai 155,000 penduduk lebih dari daerah R. Maksudnya Y ni dia lebih 155,000 daripada R. Lebih lah. Bila masuk lebih tu maksudnya Y, kalau kita tambah daripada R lah. Kalau kita tambah daripada R, X tu mesti kena tambah dengan 155,000 baru dapat Y. Ok, R kena tambah 155,000 baru sama dengan S. Tu maksudnya dia kata lebih. Maksudnya nak dapat S ni kena tambah penduduk 155,000 baru dapat sama dengan S.
Ataupun kita boleh terbalikkan, S tolak 155,000 sama dengan R pun boleh. Mana-manalah yang kamu dapat. So setukar terus, R tu adalah huruf X, ni pun Y. So kita pindahkan lah. X tolak Y sama dengan ni bawa ke kanan. So dapat tolak lah. Okey, selesai. Itu nombor 2. Carilah. Ni dah boleh selesaikan dah. Ni nampak macam payah je kan. Ataupun kalau kamu pandai, kamu jadikan dia nombor macam ni 1 juta kan tadi. Kamu tulis je lah macam tu pun boleh. Ni kuasa 5. Gerakkan, lepas tu tulislah nombor tunggal lah panggil. Okay, nombor tunggal pun boleh sebab bawah ni nombor tunggal kan. Ataupun ni jadikan bentuk piawai ke, mana yang kamu minat lah, yang kamu mahir. Okay, dapat kan jawapan tu. Okay, so tak ada jawapan kat sini. Jawapan diberi salah. So kamu kena cari sendiri lah. Okay, selesai sendiri. Ringkas saja ni. Seterusnya 12A. Okay, ada 2 titik. Untuk yang P, PQ. Satu lagi RS. So kena buat untuk PQ. Satu lagi RS. Nak buat persamaan, Y sama dengan MX tambah C. Nak kena buat persamaan ni kena ada M. Kena ada M lah. M adalah kecerunan. So kena buatlah dulu PQ ni, kecerunan dia. Rumus kecerunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kamu tolakkan lah. Ni namakan lah. Ni X1 Y1 X2 Y2. Okay, ni insyaAllah kamu dah tahu sepatutnya. So 2 tolak 14 per 18 tolak 6. Saya ambil je belakang dengan belakang, depan dengan depan. Ataupun kamu fahamkan rumus ni lah. Takut dah lupa je kan. Okay, boleh tekan kalkulator. Negatif 12 per 12. Ataupun kamu sekali jalan pun boleh. Mana-mana lah. Ada kalkulator mudah aja. So dapat negatif 1. Masukkan balik dalam ni dan pilih salah satu titik. Macam ni saya nak ambil titik 6 dengan 14. Okay, saya ambil 6 dengan 14. M dia negatif 1. So saya masukkan balik lah dalam ni. 14 sama dengan M dia negatif 1, X dia 6. Letak kurungan tambah C. Okay, insyaAllah ni kamu tahu. Negatif 6 bawa ke kiri. So jadi tambah jadi 20. So kita susun balik. Y sama dengan negatif 1, X tambah dengan C dia kita dapat 20. Okay, itu untuk PQ lah. Ni untuk PQ. Okay, selesai. Lepas tu RS pun sama. Kamu buat lah. Kamu cari sendiri lah. Saya tak nak bagi jawapan ni. Panjang lah videonya kan. Okay, insyaAllah kamu boleh buat ni. Dapatkan, sama je konsepnya. Cari kecerunan, masukkan dalam ni. Kita nak cari C dulu. Bila dah dapat C, masukkan dalam persamaan. Dapat jawapan lah. Okay, selesai. Tu 12A. Nanti kamu dapatkan lah jawapan dia. Seterusnya 12B. Ni penggantian dan penghapusan. Cari titik persilangan. Dah kata titik persilangan, kita akan ada persamaan serentak juga. Sama macam soalan nombor 10 tadi. Contoh kat sini kamu dapat tadi yang pertama tadi kita ambil Y sama dengan negatif 1X tambah 20. Ni jadikan persamaan pertama lah. Okay, satu lagi yang macam ni, RS ni pula. Ni kamu kena selesaikan dulu lah. Nanti dapatlah persamaan dia Y sama dengan berapa. Itu kita bawa ke 12B. Jadikan dia yang nombor 2. Okay, dapatkanlah sendiri. Okay, insyaAllah ni kamu boleh buat sendiri. Okay, itu saja daripada saya. Okay, saya tak habis complete semua. Takut panjang sangat. InsyaAllah lah, kamu pun dah tahu dah yang mudah-mudah ni. Okay, itu saja. Selamat menjawab.